Kemudian faslun fil adab imamah, adabil imamah wa qudwah. Ini satu pasal menyatakan adab imam dan makmum. Sembahyang berjemaah besar pahala dia. Tapi bila sebut jemaah, beberapa perkara yang mesti dipaham. Yang paling besar dan sembahyang jemaah, apa yang paling faham? Muwafiq wal masbuk. Itu memang berlaku. Setiap ada kali dia mampu, ada kali masbuk dia bertukar tu. Kalau silap ejaz kan takut sembahyang kita tak sah kan. Kali muwafiq dia buat masbuk, dia masbuk buat muwafiq kan. Tengok ni. Dia bermula adab bagi imam dan makmum itu 25 perkara. Banyak kita sembahyang Jumaat, adab 25 dia. Kalau tanya kita berapa dia kan? Puan nak jawab kan? Maka yang pertama apa? Saya bagi imam itu bahawa ni imam ya, meringankan akan sembahyangnya. Yang ni jangan dilambatkan akan perbuatan sembahyangnya. Ya, kerana kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, "Ma sallaitu khalfa ahadin akhaffa salatan wala atamma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tiada aku sembahyang di belakang seorang yang terlebih ringan sembahyangnya, yang tidak memberatkan, dan pula terlebih sempurna daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ringan tapi tamam, sempurna, sedap. Ya. Bapak kita sembahyang tengok keadaan juga. Sayyidina Muaz bin Jabal, dia sebagai gubernur pernah dilantik ke Yaman kan, jadi imam. Dia tarik surah panjang-panjang, tiba-tiba seorang tu mufarakah keluar. Dan bila kes mengadu pada Nabi, Nabi tahu, Nabi panggil Sayyidina Muaz, ada kau ada buat fitnah yang Muaz 3 kali Nabi, sebab Yaman ketika itu baru masuk Islam kan. Jadi baca pendek-pendek lah, iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Bila kau jadi imam, ringankan sembahyang. Sebab di belakang tu ada orang tua, ada uzur, ada hajat kan. Dia duduk tengah bandar, masjid tengah bandar, banyak orang macam-macam hal ada. Ada tiket bas ni 2 minit lagi, kita tarik surah Baqarah maut. Dan lama di pun salam mubarakah dicabut. Kita tengok dah tak ada orang belakang. Kita pun risau, tadi orang ke jin ni aku dah tak ada. Kau baca panjang now kan, baca sekadar, tengoklah. Kecuali makmum yang mahsurin, makmum yang telah dihasar. Tempat tu satu kampung semua makmum taman dah pencin semua kan, semua menunggu malaikat maut sampai kan, bau badan dan bau tanah semua kan. Ketika dia kata baca panjang-panjang tak boleh imam, itu tak apalah, dia reda kan, baca panjang tak apa, bacalah. Ya, kalau ada maknanya imam ada berbagai keadaan, maka syarak suruh ra'i tu, bukan kita ra'i kerja, syarak suruh tu, fal yukhaffif nabi, hendaklah kamu ringankan. Dan adab yang kedua apa dia? Bahawa jangan imam itu takbiratul ihram melainkan setelah selesai pada qamat dan selesai daripada meratakan saf. Jadi bila imam, dia kaedah dia sebenarnya banyak orang tersilap. Muazzin dia tak ada layak untuk azan untuk qamat melainkan dengan izin imam. Muazzin dia azan, dia nak qamat, dia kena tanya imam. Imam kata qamat, boleh qamat. Ada setengah tempat tu imam dah lama, yang muazzin ni siap pusing belakang tengok orang sembahyang seorang. Wah, sakit hati tengok. Kadang-kadang jadi haram, boleh menyakit orang ni. Orang lama datang awal, dia pergi tunggu seorang sembahyang sunat. Yang sembahyang pula datang terhegi dan orang yang tunggu depan mengantuknya tu main subuh. Nyanyi ke orang, dan silap jadi haram, menyakiti orang lain. Dia Bilal ni muazzin, dia tunggu imam dia. Imam salam, dia kata on salam. Yang lain kau kata kau pandai lah, kena sekali, lain kali dia pandai datang kawan kan. Dia datang lewat pun orang tunggu dia, kata orang cantik muka. Jaga tu. Maknanya kemudian yang kedua, kalau ikut dalam Iqna' Abi Suja', sunat kita bangun tu ialah selesai qamat. Dah habis qamat barulah kita bangun. Di setengah tempat muazzin kata sab. Itu bukan hak dia, tu hak imam tu. Dia rampasan kuasa. Itu sab tu hak imam, bukan muazzin punya, bukan tukang azan punya tu. Dia bukan azan, dia tukang qamat dia. Dia qamat dia gang, ada imam gang, pusing betulkan sab. Ada cara dia dan habis qamat. Kalau dalam ikram tapi ada khilaf. Kalau cara baru mazi tu dia kata, ada kata qad qamatis salah. Mana baru kita bangun. Ada setengah pula imam bila qad qamatis salat, imam kat takbir. Ada ke mazhab qad qamatis salat, imam Allahu akbar, lagi celaru. Ada mazhab ni. Tapi kalau dalam Syafi'i kita ada khilaf. Tapi yang biasa dibuat selepas habis qamat
baru makmum pakat berdiri. Ya, kemudian baru imam kata betulkan saf. Baru dia betul saf, lurus dan betulkan saf. Itu sebenarnya gitu. Ini imam punya cerita dulu. Yang ketiga ialah imam menyaringkan imam akan suaranya pada ketika takbir supaya didengar oleh makmum. Jadi imam tadi kena kuat. Sekarang pun ada mic kan, pembesar suara tu. Di mana-mana pembesar suara penting kan. Ada setengah imam jegit pun tak keluar, sakit tekak kawan. Seorang ustaz tu kata, ustaz tu sungguh semayang orang suka baca sedap kan, panjang. Satu hari tu bagi surah tu, surah pun suara teruk tau. Dia baca surah pendek nak taina. Tu makmum kata, "Mam, tak asyik surah panjang. Kau punya mic macam katak, dia tengok surah aku baca panjang." Wam dengan suara tak keluar macam ni. Habis tu. Jadi dia kena kuatkan suara ni lah. Adapun imam tapi jaga ni. Dalam kitab-kitab Arab lain dia jaga tu. Bila imam angkat suara, takbir intikalat kan, Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, dia ada bercampur makna i'lan. Apa makna i'lan? Makna memberitahu makmum. Maka makna i'lan tak boleh dalam semayang. Kalau dibuat makna i'lan, dia niat Allahu Akbar, beritahu niat, batal semayang dia. Maka situ ulama bahas dia kena beberapa cara. Diangkat takbir tadi, diangkat suara je Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia kena niat zikir. Niat zikir saja atau niat memberitahu serta zikir. Niat zikir kena ada. Itu sah. Kalau niat memberitahu saja, batal semayang dia. Atau diitlak tak ada niat, batal semayang. Itu dalam kitab Fathul Wahab yang dibahas panjang tu. Tunggu saya dia photostat kitab tu, kitab Arab, tempat imam ditampal depan, biar imam jadi imam dia reti. Satu. Yang satu lagi penyebuk. Tahu penyebuk? Dia balik Mekah. Dia balik Mekah umrah. Kemudian dia duduk belakang imam. Imam sami Allah liman hamidah, sami Allah liman hamidah, dia Rabbana wa lakal hamd. Macam Arab ni. Imam Allah Akbar, dia Allahu Akbar. Siapa suruh tu? Ini panggil penyebuk panggil. Batal semayang kan? Sebab bila angkat suara, dia mesti confirm dia niat, sebab dia tak belajar. Dia kalau belajar, dia tak angkat suara dia. Orang mubaligh ni ketika tak ada suara, tak sampai belakang. Ini kau kat surau baru 2 sab, bahkan suara imam satu kampung dengar. Makin masjid Pulai satu kampung dengar tu. Kan sampai serekam dengar tu kan. Habis kau pula sibuk belakang, Rabbana walakal hamd, you know. Jawab dia masalah, boleh batal semayang bila dia niat beritahu batal semayang. Itu masalah dia. Mubalik, imam dengan mubalik, kalau dia angkat suara, dia kena niat, selitkan niat az-zikru. Sebab semayang tu sendiri adalah zikir. Kalau tak niat, batal semayang. Kalau munfarid, tak apa, dia semayang seorang diri, dia angkat suara, dia tak ada makna memberitahu orang. Sebab tu kena tahu fiqah dan ni. Habis. Dan adab yang keempat, bahawa jangan menyaringkan makmum akan suara. Tu imam kena nyaring, makmum jangan. Ni makmum kena duduk saf ketiga, Pak imam pun keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi imam pun. Dia bacaan ni kena jaga. Kalau tak dengar terus tak sah. Dia kena dengar, tapi dengar jangan angkat sampai mengganggu. Dia kena jaga semayang jemaah banyak cara rukun kena tahu. Kita bacaan sama ada rukun kauli atau sunat kauliyah, mesti dengar. Maka dengar ada 2. Satu dipanggil dengar bil fi'li, satu lagi dengar bil quwwah. Nak pakai mana? Dengar bil quwwah. Apa mana dengar bil quwwah? Dengar bil takdiri. Mana ketika sunyi kan, kita test bacaan kita. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Dengar tak? Okey, dengar. Kadar tu kita baca. Takdir kita semayang tempat tu bising, kita baca macam tu cukup. Tak perlu. Kalau bil fi'li kena lawan. Bila bunyi bising kita pun jerit suara lagi bising lagi jerit suara kan. Sekadar tu. Tapi jangan sampai kuat sangat mengganggu orang lain, jadi haram pula. Atau kena jaga tu bacaan, jangan sampai kuat mengganggu, dan jangan sampai tak dengar terus. Ada juga setengah semayang tu mulut dia mulut juga tak apa dibaca tu. Macam pesen dia yang baca kuat sangat pun ada kan, yang terus baca mulut pun tak bergerak pun ada. Dia kena betul. Sebab tu penting mengaji ilmu fiqh biar dia faham.
Dan ada keempat, jangan menyaringkan makmum akan suaranya, melainkan sekira-kira didengar oleh sendiri saja dia. Ya, dia baca bismillah. Dengar dah. Ya, bismillah. Iya kena dia duduk saf ketiga tu imam dengar mana imam belakang ni imam. Keliru tu imam bagi kiranya kan macam-macam pesen. Ada tu masjid lagi kuat. Ya kau nak wudu. Ya kan ustaz kita ni Allah mak kata. Itu dah panak dah dia tak kira orang. Nak dengar orang tegur ni sakit kadang-kadang naik apa? Kita tegur-tegur dia sakit rasa hati pula macam-macam. Kita baca tak sampai kuat lah. Dan adab yang kelima, sahaja bagi imam berniat akan imamnya supaya dapat fadilat berjemaah. Maka jikalau tiada diniatkan akan demikian itu, maka sah sembahyangnya dan sah makmum, tetapi tidak dapat baginya pahala berjemaah, dan dapat pahala berjemaah itu bagi makmum saja. Ini masalah nak dapat pahala kan? Imam berbeza dengan makmum. Imam kalau dia sembahyang 4 rakaat, 2 rakaat dia tak niat jadi imam, orang ikut dia je. Orang ikut okey, tak ada masalah, dapat pahala. Dia start daripada dia ingat jadi imam, start dia dapat pahala. Ya. Kalau makmum pula lain, makmum nak dapat pahala jemaah, mesti dia niat jemaah atau makmum dalam takbiratul ihram. Kalau dia tak niat dalam takbiratul ihram, sembahyang dia tadi sah tapi tak dapat pahala jemaah. Itu beza dia. Ya, makmum kena niat dalam takbiratul ihram. Imam ya niat takbiratul ihram tu lebih aula. Kalau tak niat, sempadan mana dia niat, dia start daripada tu dia baru dapat pahala. Ya, itu masalah apa? Imam dengan makmum tadi. Ada setengah ulama kata dapat, tapi pahala rabti bagi. Pahala pertambatan saja. Ya, pahala jemaah tu kita dapat. Berarti kalau sembahyang i'adah, situ baru nampak beza dia. Wajib niat makmum dalam takbiratul ihram. Terus sembahyang i'adah, dia sembahyang seorang, tiba-tiba habis dia, orang lain pun datang nak sembahyang jemaah. Dia nak dapat pada jemaah, dia ulang sekali lagi. Itu maknanya i'adah. Bila dia ulang, tujuan dia nak dapat pahala berjemaah, maka dia kena niat jemaah dalam takbiratul ihram. Kalau tidak, tak sah. Sebab apa? Ini kita faham tadi, kalau tak niat dalam takbiratul ihram, maknanya pahala jemaah tak dapat. Dia pahala apa? Faedah diulang. Tak ada faedah diulang. Sebab tu dia kena niat dalam takbiratul ihram. Di situ baru kita faham bahawasanya makmum dapat pahala jemaah apabila dia niat dalam takbiratul ihram. Kalau tak niat, ya, tengah sembahyang lepas takbir boleh niat lepas tu. Boleh sembahyang, boleh ikut, tapi pahala sebab jemaah tak dapat, tu luput. Dan adab yang keenam, sunat bagi imam memperlahankan doa iftitah dan ta'awuz. Imam tu sunat, ini dia makmum dia pula kuat. Macam-macam seperti sunat memperlahankan akan yang demikian itu bagi orang yang sembahyang sendiri, ya, baca dengan sir dia. Dan yang ketujuh, sunat bagi imam menyaringkan suara pada membaca Fatihah dan surah pada 2 rakaat subuh, 2 rakaat yang pertama pada sembahyang maghrib, isyak, ya, itu baca kuat. Dan demikian lagi sunat akan yang demikian tu bagi orang yang sembahyang sendiri. Tapi sini banyak orang tak beramal satu je. Kita pun tak beramal juga. Dia sunat sebenarnya, imam lepas dia baca Fatihah, makmum amin, makmum baca Fatihah kan, ketika itu imam jangan baca surah lagi. Dia kena berhenti sampai makmum tu habis baca Fatihah, baru dia baca surah. Itu yang terbaik. Ya, tujuan kita Arab disebut. Dan selang situ ada doa dia. Doa tu kadar Fatihah ke? Kalau buka dalam kitab satu kitab kita Arab bagi Syekh apa nama tu, Tunggul Haji Wahid ada baca kitab tu, dan kitab tu ada sebuah hadis Nabi, doa dalam hadis tu, Kifayatul Akhyar dan Kifayatul Akhyar kitab tersebut. Dia doa tu dia bukan Fatihah panjang ni, jadi imam baca perlahan. Jadi lepas waladhdallin amin dia baca doa perlahan dia. Elok dia habis, imam makmum pun habis Fatihah. Dia baca surah kan, makmum boleh dengar. Ini makmum baca Fatihah, imam baca surah, berlawan kan. Ya, bening pada.
Dia tersedangkan Quran suruh fa iza quri'al Quran fastami'ulah. Bila baca Quran dah kamu dengar. Dan ni macam mana makmum nak dengar? Makmum baca dia pun baca kan. Itu keadaan gitulah. Itu yang terbaik. Kemudian dan satu lagi yang ketujuh, sunat bagi imam menyaringkan suara pada membaca Fatihah dan surah rakaat. Ya, ada lepas Yang ke-8, sunat bagi imam dan makmum dan orang yang sembahyang sendiri bahawa menyaringkan mereka akan amin pada sembahyang yang nyaring. Ya, sama ada sembahyang seorang waladhdallin amin, baca amin. Dia seorang. Kalau imam sunat juga, kalau makmum betul juga. Ya. Kemudian bacaan amin, sini bawah ada hadis ni. Ya. Dan ada ke-9, sunat dipesertakan amin makmum dengan amin imam. Jangan terdahulu, jangan terkemudian. Kerana sabda Nabi SAW, iza ammanal imam fa'aminu. Ya. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambih wa ma ta'akhkhar. Besar pahala ni. Apabila mengucap amin, ya, imam akan amin, imam amin, kita pun amin, aminu. Ya, iza ammanal imam fa aminu. Ada orang jahat, fa aminu masuk amnu ni. Itu baba jawab. Jadi apabila mengucap amin imam, maka amin makmum serentak. Maka sertakan oleh kamu, mana makmum mengucap amin. Maka bahawasanya barang siapa muafakat aminnya dengan amin malaikat. Bermakna apa? Bermakna amin imam tu diaminkan oleh malaikat sekali. Ya, imam amin, malaikat pun amin. Jadi kita pun amin serentak. Kelebihannya apa? Diampunkan baginya dosa telah lalu dan yang kemudian. Masya-Allah, besar ni. Persoalan dia, kalau sekiranya ni kita tengah baca surah, macam mana? Boleh amin tak? Boleh. Putus mualat? Tak. Sebab dia masyru'. Dia ada yang putus mualat ni. Yang putus mualat, contoh bersin. Kan? Kita baca Fatihah, tiba-tiba kita asyum, kita bersin, kita baca alhamdulillah. Jawab dia putus mualat. Kena baca balik Fatihah. Ya. Begitu juga orang dengar. Dia dengar kawan alhamdulillah, dia pun jawab yarhamkallah. Jawab dia apa? Batal sembahyang dia. Kalau tak nak batal, dia kena jawab yarhamhullah. Tukar domir mukhatab pada domir ghaib. Ya, dalam sembahyang tak boleh bercakap secara tuju ghaib mukhatab melainkan pada Allah dan Rasul dia. Assalamu alayka, tak payah alaihi, alayka boleh. Allah dan Rasul boleh secara mukhatab, secara berdepan. Ya, kalau lain dia pakai cara makna ghaib, domir ghaib mungkin. Ya, kena ubah. Yarhamhullah, jangan yarhamkallah. Kalau yarhamkallah batal, kena baca yarhamhu. Satu. Yang kedua, putus mualat, putus. Batu tak disyarak. Ya, dia tengah baca Fatihah, tiba-tiba kawan bersin, kawan kata alhamdulillah, dia pun yarhamhullah. Jawab dia kena ulang Fatihah balik. Kena ulang Fatihah balik sebab dia tak disyarak. Adapun amin tak. Ya. Biasanya kalau sembahyang cepat, sembahyang tarawih kan, tu imam baca cepat, dia imam amin, dia pun baca amin. Jadi imam baca Fatihah, dia baca Fatihah. Dia baru separuh, imam dah habis. Ya, bila imam amin, dia pun aminkan sekali. Boleh sambung? Boleh, tak apa. Sebab ni dia syarat tuntut. Ada kelebihan khas bila kita ucap amin dengan imam tu. Ya. Sebab tu amin, imam amin, dia pun aminkan, maka dia ampun dosa dia telah lalu dan akan datang. Itu di antara kelebihan bila maknanya kita sertakan amin dengan iman. Habis. Dan adab yang ke-10, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammad wa inna khairal alhamdulillah. Subhanakallahumma